Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barqi, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barqi juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man san yan, kan tan jan wan, kan tan ron han, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barqi disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, alhamdulillah. Pertama sekali, salam seronoknya cinta Al-Quran dan juga selamat datang diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Semoga terus berada di dalam kesihatan yang berpanjangan. Semoga terus berada di bawah jagaan dan rahmat naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua akan bersatu ataupun akan bersama-sama kembali nanti di dalam syurganya pada hari akhirat nanti, insya-Allah. Baik. Dan juga salam hari Ahad. Jadi hari ini hari yang cutilah untuk orang-orang yang selain daripada cuti Jumaat Sabtu lah kan. Ada negeri-negeri yang cuti Jumaat Sabtu, ada negeri-negeri yang cuti Sabtu Ahad. Jadi untuk yang mereka bercuti pada hari Ahad ini, selamat bercuti diucapkan dan juga sama-sama kita isi masa rehat kita pada hari ini dengan kita sama-sama meluangkan masa kita untuk mempelajari
ilmu tajwid, ilmu Al-Quran tak lama, dalam masa lebih kurang 1 jam sahaja. Dalam pada sehari 24 jam, ambil masa dalam masa 1 jam sahaja untuk kita sama-sama mempelajari ilmu Al-Quran, insya-Allah. Tapi kalau tak sempat, mungkin hari Ahad kan penuh dengan jemputan kenduri kahwin dan sebagainya. Sekarang tengah musim-musim kenduri kahwin lagi. Jadi jangan risau, kita ada keluarkan lagi pada jam 10 malam dan juga pada jam 7 pagi keesokannya, insya-Allah. Okey. Dan juga kepada tuan-tuan dan puan yang nak tengok di YouTube pun boleh juga. Buka sahaja YouTube, type cepat Quran, kemudian kita akan ada keluarkan live yang sama jugalah sekarang. Okey, baik, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan semua, kepada yang memberikan salam, saya menjawab dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini insya-Allah kita akan sambung pengajian kita pada muka surat 96, Surah An-Nisa ayat 106 sehingga ayat 113, insya-Allah. Baik, jadi tanpa kita melengahkan masa lagi, jom sama-sama kita buka majlis ilmu kita pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, baik. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan semua boleh buka Al-Quran sekarang muka surat 96. Dan juga jangan lupa untuk bantu saya dengan tekan butang like dan juga tekan butang share beramai-ramai supaya kita dapat sebarkan kebaikan dan manfaat pada hari ini bersama dengan teman-teman kita yang lain dekat luar sana, insya-Allah. Baik, jadi tanpa kita membuang masa lagi, jom sama-sama kita mulakan bacaan kita pada hari ini, pada petang ini dengan lafaz isti'adzah, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wastaghfirillah. Innallaha kana ghafurur rahima. Wastaghfirillah. Okey. Macam saya selalu katakan, kita tengok dekat sini hamzah wasal yang duduk di tengah-tengah kalimah, dia tidak berfungsi. Dia cuma ada pada tulisan tetapi tiada pada bacaan. Dia cuma ada pada tulisan sahaja tetapi pada bacaan dia tak mengubah apa-apa. Sebab itulah kita baca terus je dengan wastag. Kita tak baca dengan wa'as, kita tak baca dengan wa'is, kita tak baca dengan wa'us. Tak ada. Dia tidak mengganggu bacaan, dia tidak mengubah bacaan pun. Dia cuma ada pada tulisan sahaja tapi biarkan je. Wastag. Okey, baik. Lepas tu tengok dekat sini, ini adalah huruf ghain, bertitik, bermata. Jadi jangan tukarkan kepada huruf ain. Wastaghfiri, jangan, tak boleh. Salah, nanti lain maksud dia. Wastaghfirillah. Lafzul jalalah dibaca nipis kerana sebelumnya berbaris bawah. Bukan firillah, salah. Firillah. Wastaghfirillah. Innallah, nun yang bertanda sabdu wajibul gunnah dengung 2 harakat. Innallaha kana ghafur. Bukan kana afu, salah. Kana ghafur, huruf ghain dekat sini. Kana ghafurur rahima. Tanwin tak selari bertemu dengan ra, idgham bila gunnah, tidak dengung. Ghafurur rahima. Himan asli
Ma mad iwad, berhenti dengan 2 harakat. Okey, baik. 106 kita baca sekali lagi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfirillah, innallaha kana ghafurur rahima. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum, innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Wala tujadil, wala la kena baca 2 harakat mad asli, nampak lam alif kan, dia bukan lam sahaja ini alif lam kemudian yang ni alif. Jadi 2 harakat lah. Wala tuja, ja pun sama juga mad asli, nampak ada alif kecil dekat sini, sama je mad asli 2 harakat. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum, nun kosong bertemu dengan fa, ikhfa hakiki, dengung 2 harakat. 'Anil ladzina yakhtanuna anfusahum, anfusahum. Okey. Kemudian mim yang bertanda mati izharu syafawi. Mim yang bertanda mati izharu syafawi dibaca dengan jelas dan terang. Matikan betul-betul. Anfusahum. Jangan anfusahum. Tak. Bukan macam tu. Nanti dia jadi dengung pula. Sedangkan dekat sini jelas dan terang. Izharu. Izharu syafawi. Anfusahum. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Innallah, seperti biasa nun yang bertanda sabdu wajibul gunnah dengung 2 harakat. Innallaha la yuhibbu man kana, nun kosong bertemu dengan kaf, ikhfa hakiki dengung 2 harakat. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Tanwin selari bertemu dengan hamzah, izharu halqi jelas dan terang, khawanan athima. Athi tuan-tuan dan puan, dekat sini huruf ta, huruf ta pastikan ada beza dengan huruf sin. Jangan kita baca khawanan asima, asi tak boleh. Nanti dia jadi huruf sin. Sedangkan dekat sini huruf ta, lembut je. Khawanan asima, pastikan lidah terkeluar sedikit. Khawanan asima. Okey. Ma mad iwad. Baik. Sekali lagi kita baca ayat 107. Wala tujadil. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum, innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah, wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawl, wa kana Allahu bima ya'maluna wa kana Allahu bima ya'maluna muhita.
Yastakhfuna minan yastakhfuna minan. Baik, di sini adalah alif lam syamsiah. Walaupun macam tadi kita cakap dekat sini nun yang bertanda sabdu wajibul gunnah, betul tak? Kita tengok dekat sini pun sama juga, nun yang bertanda sabdu. Cuba tengok dia punya perbezaan atas dengan bawah ni. Okey, yang dekat atas ni dia jadi wajibul gunnah sebab dia nun sahaja, nun semata-mata. Dia tak ada sambung dengan huruf-huruf lain. Nampak? Nun semata-mata. Tapi kita tengok dekat sini, okey. Ini dia disambungkan dengan alif lam, hamzah wasal dan juga lam kosong. Jadi bila dia bersambung dengan hamzah wasal dan juga lam kosong, dia akan jadi alif lam syamsiah. Itu beza dia. Ini wajibul gunnah, nampak nun sahaja. Ini hamzah wasal, kemudian lam kosong, kemudian bersambung dengan nun. Ini adalah alif lam syamsiah. Tapi kedua-duanya sama je juga, kena baca dengan dengung dua harokat. Yang ni innallah, yang ni minanna. Nampak? Sama je kan? Sama je sebenarnya. Cuma nama hukum tajwid dia sahaja yang lain. Cara bacaan sama sahaja. Baik. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah. Wa huwa ma'ahum idh yubayyitu. Idh, zal di sini pastikan lidah terkeluar sedikit supaya apa? Saya selalu katakan, kena keluarkan lidah sedikit supaya bunyi yang dikeluarkan itu tidak kasar. Supaya bunyi yang dikeluarkan itu jadi lembut. Idh, nampak beza dia. Kalau saya keluarkan lidah sikit, idh. Tapi cuba kalau saya tak keluarkan, saya rapatkan gigi atas dengan gigi yang bawah, dia akan jadi iz. Betul tak? Sebab kalau kita baca dengan iz, itu dia akan bertukar jadi huruf zai. Sedangkan dekat sini adalah huruf zal. Jadi bacaan dia adalah wa huwa ma'ahum iz yubay. Bezakan okey. Yubayyituna ma la yarda. Ra dibaca tebal kerana sebelumnya berbaris atas, bukan yarda tetapi yarda. Yubayyituna ma la yarda minal qaul. Baik, qaul ni macam semalam, macam hari tu juga saya dah tegur, okey. Minal qaul, huruf qaf, qaul, bukan minal qaul. Ni kat sini saya yakin masih ramai lagi yang baca dengan minal qaul. Kalau kita baca qaul, huruf qaf tu dia akan bertukar jadi huruf kaf, tak boleh. Sedangkan dekat sini huruf qaf di atas qa, jadi dia akan jadi minal qaul, bukan minal qaul, minal qaul. Lepas tu dekat sini nama hukum dia adalah madlin lah. Sebab apa? Tengok, huruf waw sebelumnya, huruf waw mati sebelumnya berbaris atas kan. Lepas tu dia berhenti pula, minal qaul, jadi dia jadi madlin dah. Dia jadi madlin. Jadi dekat sini kita boleh baca dengan 2 atau 4 atau 6 harakat lah. Yang penting jangan minal qaul. Tak boleh macam tu. Minal qaul, paling pendek pun 2 harakat. Paling pendek pun 2 harakat. Minal qaul. Okey. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Mad asli, ta mad'i wa. Seperti biasalah mad iwad saya rasa tak perlu ulang lagi lah. Kalau mungkin mungkin ada yang baru masuk ke. Okey, baik. Mad iwad adalah apabila kita berhenti pada hujung sekali, kita berhenti pada hujung sekali, ataupun tak semestinya hujung kena ada bulat ni, tak. Kalau kita berhenti tetapi dia berada pada huruf yang bertanwin ataupun berbaris atas tanwin. Berbaris atas tanwin yang 2 baris ni. Jadi kita akan berhenti dengan mad iwad. Muhita, macam tu. Bukan muhiton, bukan muhita. Tak. Dia mad iwad ni 2 harakat sahajalah. Dia macam mad asli juga. Dia macam mad asli juga. Muhita. Okey.
yastakhfuna minan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawl. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Okey. Okey, baik. Okey, baik. Kalau ada yang baru masuk, selamat datang diucapkan dan juga kepada yang memberikan salam. Sekali lagi saya menjawab dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat menuntut ilmu. Jangan lupa untuk kita sama-sama niatkan supaya pahala yang kita dapat pada hari ini insya-Allah kita sampaikan kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kemudian kepada kedua ibu bapa kita, ahli keluarga kita, guru-guru kita dan juga sekalian kaum muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia insya-Allah. Baik. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan dekat luar sana yang mungkin join live kita pada hari ini tetapi masih belum menjadi ahli cepat Quran, baik. Saya beritahu secara ringkas lah. Apa beza kalau tuan-tuan dan puan-puan join jadi ahli cepat Quran dengan tak join? Baik. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak join jadi ahli cepat Quran, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat tengok kita punya live yang macam ni je lah. Yang sehari 1 jam, sehari 1 jam tu lah. Sama ada pukul 3 ke, pukul 10 ke, pukul 7. Macam tu je lah. Maksudnya dapat tengok ini sahaja. Kalau yang tak join jadi ahli cepat Quran lah. Tetapi kepada mereka yang join jadi ahli cepat Quran, yang mana tuan-tuan dan puan boleh bayar RM247 sekali bayaran sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan akan dapatkan buku asas dan juga buku tajwid lah. Okey, kami akan hantarkan buku asas dan juga buku tajwid. Farhan, boleh ambilkan buku tu tak? Tu asas dan tajwid. Dua-dua. Okey, baik. Jadi kalau tuan-tuan dan puan special untuk siapa-siapa yang jadi ahli, tuan-tuan dan puan akan dapatkan buku ni Okey, buku biru dan juga buku oranye ni, buku asas dan juga buku tajwid. Inilah buku yang tuan-tuan dan puan akan belajar dekat dalam ni. Nampak? Dan juga jangan risau tuan-tuan dan puan, kalau tengok macam ni sekali lalu memang nampak macam tak ada penerangan apa-apa. Nampak macam nak belajar apa ni dekat sini kan? Huruf semata-mata. Okey. Jadi untuk buku ni dan juga buku ni kedua-dua buku ni satu muka surat kita ada bagi dia punya penerangan dia dekat dalam video yang saya kata download aplikasi cepat Quran, itulah dia penerangan daripada kedua-dua buah buku ini. Okey. Untuk siapa-siapa yang daftar jadi ahli cepat Quran, RM247 sekali bayaran sahaja. Tuan-tuan dan puan akan dapatkan buku asas dan juga buku tajwid lah. Nanti tuan-tuan dan puan akan belajar menggunakan buku ni. Dia sebenarnya yang jadi ahli cepat Quran pun kadang-kadang ada juga tau. Ada juga yang masih tak buka video yang kita kasih. Jadi nanti rugilah dapat buku. Lepas tu buku pun kadang-kadang ada yang tak buka. Kalau buka pun buka macam tu. Jadi tak faham nak belajar apa. Jadi kena download aplikasi cepat Quran dekat App Store ataupun dekat Google Play. Semua konten-konten pelajaran kami ada bagi dalam bentuk penerangan video. Satu-satu muka surat kita kasih dalam bentuk video yang panjangnya lebih kurang dalam 10-15 minit. Nanti boleh ulang sampai pandai. Itu sebenarnya cara belajar yang betul. Okey, nak tahu dengan lebih lanjut, tunggu sampai selepas habis live ni nanti. Bukan habis live, sampai hujung live ni nanti saya akan beritahulah macam mana caranya dan apakah kelebihan-kelebihan yang tuan-tuan dan puan akan dapat. Okey, sekarang kita sambung dulu. Ayat yang seterusnya. Okey. Ayat 109 pula. Okey, baik, insya-Allah. Saya bacakan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Antum haula
jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilullaha anhum yawmal qiyamah amman yakunu alaihim wakila. Okey, baik. Ha antum. Jadi ha di sini kena baca panjang 4 atau 5 harakat. Nampak ada ombak rindu. Kemudian antum nun kosong bertemu dengan ta ikhfa hakiki dengan 2 harakat. Kemudian haula'i, ha ni pun panjang, la ni pun panjang juga, mad wajib muttasil. Kedua-duanya mad wajib muttasil. Ini mad wajib muttasil, ini pun mad wajib muttasil juga. Haula'i jadaltum anhum. Baik, mim yang bertanda mati seperti biasa, mad izhar syafawi. Mim yang bertanda mati izhar syafawi dan juga nun yang bertanda mati izhar halqi. Jangan tertukar Nun izhar halqi, mim izhar syafawi. Okey. Baik. Fil hayatid, haya bukan hayawa, bukan haya. 2 harakat. Hayatid dunya. Ad-dunya. Dunia di sini adalah izhar mutlak. Izhar mutlak. Dalam Al-Quran, izhar mutlak ni ada 4 perkataan sahaja. Dia bukan dalam Quran yang banyak-banyak, muka surat tu ada 4 kali, bukan 4 kali 4 perkataan sahaja. 4 perkataan yang berulang-ulang lah. Jadi perkataan apa dia tu? Yang izhar mutlak ni, okey, dia ada 4. Yang pertama inilah ad-dunya. Itu yang pertama. Lepas tu yang kedua bunyan. Yang ketiga sinwan. Yang keempat qinwan. Jadi macam saya katakan tadi, kalau nun yang bertanda mati kan izhar halqi kan, tapi tengoklah nun yang bertanda mati ni dia bertemu dengan ha, dia bertemu dengan huruf-huruf izhar halqi lah, ada 6 tu. Tetapi kalau nun yang bertemu dengan ya dan juga nun yang bertemu dengan waw, untuk 4 perkataan ini sahaja, dunya, bunyan, qinwan, sinwan, keempat-empat ini adalah izhar mutlak nama hukum dia. Izhar mutlak. Tetapi cara bacaan sama je lah. Dunya, jelas dan teranglah. Tid dunya, macam tu. Okey, baik. Faman yujadil, nun kosong bertemu dengan ya idgham ma'al gunnah dengan 2 harakat. Faman yujadilullaha anhum, nun yang bertanda mati bertemu dengan ha izhar halqi, mim yang bertanda mati izhar syafawi. Faman yujadilullaha anhum yaumal qiyamah. Contoh, kalau kita berhenti dekat sini, ta marbutah ini akan bertukar kepada huruf ha mati. Kalau berhentilah qiyamah. Kalau sambung macam biasalah qiyamati am. Jangan pula sambung pun kita tukar kepada huruf ha juga. Qiyamahi am, tak boleh. Itu kalau berhenti saja. Qiyamah. Bukan qiyamat. Bukanlah qiyamah. Okey, baik. Seterusnya. Ammayyaku. Mim kosong bertemu dengan mim sabdu idgham mithlain saghir dengan 2 harakat. Kemudian nun kosong bertemu dengan ya idgham ma'al gunnah dengan lagi 2 harakat. Ammayyaku ammayyakunu alaihim wakila. Okey, baik. InsyaAllah kita ulang sekali lagi ayat 109. Ha antum. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilullaha anhum yaumal qiyamah
أَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. Okey, baik. Terusnya ayat 110. وَمَنْ يَكْسِبْ. Ni وَمَنْ يَعْمَلْ. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Okey. وَمَنْ يَعْمَلْ nun kosong bertemu dengan ya idgham ma'al ghunnah dengan dua harakat. Wa may ya'mal kena bunyi wa may dia tak boleh wa may tak boleh macam tu. Dia kena wa may ya'mal wa may ya'mal su'an. Baik, su'an. Su di sini adalah mad wajib muttasil sebab su bertemu dengan hamzah ni memang perkataan dia su'ah. Dia bukan su sahaja. Kalau su, dia tak ada maksud. Tetapi kalau su, ada hamzah sekali, dia ada maksud dia lah. Maksud dia benda yang buruk lah ataupun benda yang kejahatan lah. Su'an. Baik. Kemudian an, tanwin selari bertemu dengan hamzah, izharu halki, jelas dan terang. Au yazlim. Bukan au yazlim. Kalau yaz jadi huruf zai, sedangkan dekat sini huruf dha. Au yazlim. Okey, baik. Nafsahu, hu di sini adalah mad sillah qasirah, dua harakat. Nafsahu summa, mim yang bertanda sabdu wajibul gunnah dengan dua harakat. Summa huruf ghain bukan ta, salah, summa yastaghfirillah, lafzul jalalah dia baca nipis kerana sebelumnya berbaris bawah. Firillah yajidillah, sekali lagi lafzul jalalah nipis. Ha ghafurur rahima, tanwin tak selari bertemu dengan ra, idgham bila gunnah, tidak dengung. Ghafurur rahima, himan asli, ma mad iwad. Baik, insyaAllah kita ulang sekali lagi ayat 110 bersama-sama. Wa man ya'mal, bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsah ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Okey, baik. Okey. Apakah maksud apakah terjemahan untuk ayat 110 ni? Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu. Wa man ya'mal, dan sesiapa yang melakukan kejahatan, su'an, sesiapa yang melakukan kejahatan, au yazlim nafsahu, ataupun menzalimi dirinya sendiri. Apakah yang dimaksudkan dengan menzalimi dirinya sendiri di sini? Maksud dia adalah dengan melakukan maksiat. Kita sendiri semua tahu, apabila kita melakukan maksiat, kita melakukan benda-benda kejahatan, itu sebenarnya kita menzalimi diri kita sendiri. Kita sebenarnya itu dekat situ kita menzalimi diri kita sendiri. Au yazlim nafsahu. Wa man ya'mal su'an, sesiapa yang melakukan kejahatan, au yazlim nafsahu, ataupun menzalimi diri mereka sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan menzalimi di sini adalah dengan melakukan perkara-perkara maksiat. Tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim.
Kemudian summa yastaghfirillah. Kemudian mereka memohon ampun kepada Allah. Yastaghfirillah yajidillah. Maka yajidillah ghafurur rahim. Maka mereka akan mendapati bahawa Allah itu Maha Pengampun, Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Nampak tak dekat situ? Nampak tak dekat situ betapa sayangnya, betapa cintanya Allah kepada hamba-Nya. Sesiapa yang melakukan perkara kejahatan, siapa-siapa yang melakukan perkara-perkara yang keburukan, kemudian mereka kembali kepada Allah, kemudian mereka minta ampun, buat taubat nasuha, mereka kembali kepada Allah, maka mereka akan mendapati bahawa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Mengasihani. Berapa banyak dosa yang kita buat pun, kalau macam kesalahan ataupun dosa kita buat seperti buih-buih di lautan, punyalah banyaknya dosa yang kita buat tu, tetapi dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah cakap Allah tetap akan ampunkan juga. Summa yastaghfirillah yajidillah. Mereka akan mendapati bahawa Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Okey, baik, insya-Allah. Seterusnya ayat 111. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaktib ithman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima. Wa man sekali lagi, wa man idgham ma'al ghunna, wa man kaf di sini hamas sahaja berangin, jangan sampai lantun salah. Wa man yaktib, yang ni kena lantun, sib ini kena lantun sebab ini qalqalah sughra. Yaksib isman fa, tanwin tak selari bertemu dengan fa, ikhfa hakiki dengan dua harakat. Isman fa innama, nun yang bertanda sabdu wajibul gunnah. Fa innama yaksibuhu ala nafsih. Berhenti dengan nafsih sahaja, jangan nafsi, tak boleh. Sebab tak ada huruf mat di tengah-tengah pun. Nampak? Sin, ha terus. Nafsi. Jangan nafseh. Jangan ala nafseh. Jangan seh, salah. Ala nafsih. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa kana Allahu aliman hakima. Tanwin selari bertemu dengan ha, izhar halqi, jelas dan terang. Okey. Baik, seterusnya ayat 111 ni apa maksud ayat 111 ni? Allah katakan apa? Wa may yaksib ithman fa innama yaksibuhu ala nafsi. Dan barang sesiapa yang mengerjakan sesuatu dosa, ithma ni dosa, ithm. Dosa, ithma, fa innama yaksibuhu ala nafsi. Maka sesiapa yang melakukan sesuatu perkara yang dosa, sesuatu dosa, maka sesungguhnya dia hanya mengerjakannya untuk bala bencana yang menimpa dirinya sendiri. Macam yang tadilah, macam yang tadi ni. Au yazlim nafsahu, mereka membuat perkara-perkara yang dosa, perkara-perkara maksiat, itu sebenarnya mereka menzalimi dirinya sendiri. Sama juga macam dekat sini, fa innama yaksibuhu ala nafsi. Sesiapa yang melakukan sesuatu dosa, maka sebenarnya mereka menganiaya diri mereka sendiri. Mereka meletakkan bala bencana ke atas diri mereka sendiri. Wa kana Allahu aliman hakima, dan ingatlah bahawa Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi apa yang kita dapat dekat sini, apa pengajaran yang kita dapat dekat sini adalah sebenarnya kalau kita buat dosa ke, kita buat pahala ke, sebenarnya benda tu tak efek pun kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda tu tak efek pun
zat Allah Subhanahu wa taala. Kita buatlah dosa banyak macam mana pun, benda tu takkan mengurangkan sikit pun kuasa Allah. Tak adalah kita buat dosa banyak buat dosa, tiba kuasa Allah jadi sikit, tak ada. Bukan macam tu. Kita buat jahat macam mana pun, jahatlah kita macam perangai syaitan sekalipun, benda tu takkan mengurangkan sikit pun zat ataupun kuasa Allah Subhanahu wa taala. Cumanya Allah suruh kita buat baik sebab Allah sayang kepada kita. Allah nak supaya kita pada hujungnya nanti kembali kepadanya dalam keadaan yang baik dan kita semua dimasukkan ke dalam syurganya. Allah tak nak kita hamba-hambanya, Allah tak nak kita masuk ke dalam neraka. Sedangkan kalau kita masuk dalam neraka sekalipun, Allah takkan, benda tu takkan efek Allah sekalipun. Tetapi Allah tak nak benda tu berlaku, sebab tu Allah Maha Pengampun. Allah cakap siapa yang membuat kesalahan, siapa yang membuat kejahatan, kalau kembali kepadanya, kalau kembali kepada Allah, maka Allah akan ampunkan. Jadi benda tu terletak kepada diri kita sendiri. Sama ada kita nak letakkan diri kita ke lembah kebinasaan ataupun kita nak letakkan diri kita dalam keadaan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita menzalimi diri kita sendiri dengan melakukan perkara-perkara yang maksiat. Jangan. Sama-samalah kita memperbaiki diri kita, sama-sama kita memperbaiki diri kita kepada yang lebih baik dan lebih baik dari hari ke hari, insya-Allah. Okey, baik. Sekali lagi kita ulang ayat 111 bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaktib ithman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima. Okey. Okey, seterusnya ayat 112. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'a faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina. Wa man nun kosong bertemu dengan ya idgham ma'al gunnah dengan dua harakat. Wa man yaksib qalqalah surah khati'atan, khati'ah wajib muttasil, khati'atan tanwin selari bertemu dengan hamzah izhar halqi jelas dan terang. Khati'atan au ithman summa tanwin tak selari bertemu dengan sa ikhfa hakiki dengan dua harakat. Kemudian mim yang bertanda sabdu wajibul gunnah dengan juga dua harakat. Ithman summa yarmi, ra dibaca tebal kerana sebelumnya berbaris atas. Bukan yarmi tetapi yarmi. Yarmi bihi bari'a. Contoh kalau kita nak berhenti dia akan jadi bari'a lah, mat iwad lah. Bari'a kalau berhenti, tapi kalau sambung bari'an fa. Kalau sambung dia akan jadi ikhfa hakiki dengan dua harakat. Baik. Seterusnya faqadih, ha pedas dekat sini bukan faqadih tetapi faqadih, ha pedas. Faqadih tamala buhtana wa ithman mubina. Buhtanau tanwin tak selari bertemu dengan waw idgham ma'al gunnah. Kemudian tanwin tak selari bertemu dengan mim idgham ma'al gunnah jugalah. Sama je dua-dua kena baca dengung dua harakat.
buhtanan wa ithman mubina. Okey. Baik, ayat 112 kita baca bersama-sama sekali lagi. Wa man yaksib, bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaksib khati'atan aw ithman summa yarmi bihi bari'a faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina. Baik, seterusnya ayat 113. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum ay yudilluka wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai' wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Baik, walaula bukan walaula fadlu. Bukan. Saya baca banyak kali tadi, saya ulang. Walaula fadlullah. Walaula bukan fadlu. Jangan ada yang buat salah lagi lepas ni. Tolonglah huruf dot jangan baca lantun. Fadlu tak nak. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahamma. Mim yang bertanda sabdu wajibul gunnah dengan 2 harakat. Lahammat ta. Baik. Huruf ta bertemu dengan huruf ta di sini hukum dia adalah idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain ni adalah apabila 2 huruf yang mana yang mana makhrajnya sama tetapi sifat dia berlainan. Makhraj dia sama. Tempat keluar huruf dia sama. Ta, to. Ta, to. Nak sama je kan dekat sini, dekat depan ni. Ta, to. Ta, to. Cuma sifat dia lain lah. Sifat dia berbeza tetapi makhraj dia sama. Itu adalah idgham mutajanisain. Dan juga dekat atas huruf ta ni tak ada tanda mati. Tak ada tanda sukun. Jadi tak perlu dihamaskan. Tak perlulah baca dengan lahammat ta. Saya kata kalau hamas, kalau dia ada tanda sukun je, kalau dia ada tanda mati saja. Ini kan kosong kan. Kemudian tengok sebelah dia. Terus dia bertemu dengan huruf ta, huruf yang bertanda sabdu. Inilah yang saya selalu katakan, ada sabdu terus masuk. Nampak sabdu terus masuk. Supaya kita tak baca dengan lahammat ta, tetapi kita baca dengan lahammat ta. Terus idghamkan dia. Masukkan dia terus ke dalam huruf ta. Lahammat ta. Okey, ini nama dia idgham mutajanisain. Baik. Kemudian ta'ifah. Ta'ifah seperti biasalah. Ta'if mad wajib muttasil. Ifatum tanwin 99 bertemu dengan mim idgham ma'al gunnah dengan 2 harokat. Ta'ifatum minhum ayyudil. Nun kosong bertemu dengan ya idgham ma'al gunnah. Ayyudilluka wa ma yudilluna illa anfusahum. Illa mad jaiz munfasil
Sebab apa? Sebab hamzah dan ombak rindu terpisah pada dua kalimah. Illa anfusahum. Nun kosong bertemu dengan fa, ikhfa hakiki, dengung dua harakat. Baik. Wa ma yadurrunaka min syai'. Nun kosong bertemu dengan shin, ikhfa hakiki, dengung dua harakat. Kemudian syai' bila kita berhenti dia jadi madlin lah. Syai'. Nampak? Okey, kan saya cakap kan. Kan saya kata kalau mad iwad kita apply dia untuk tanwin yang berbaris atas sahaja. Contoh syai'a. Tengok macam ni. Mungkin ada yang terkeliru. Ustaz, ini tanwin juga Ustaz. Kita berhenti juga. Kenapa tak mad iwad? Sebab itulah saya katakan mad iwad dia terjadi bila dia berbaris atas sahaja. Kalau baris depan ke baris bawah ke dia bukan mad iwad lah. Jadi tak perlulah dekat sini kita baca dengan min syai'i. Tidak. Salah. Kita matikan terus je. Min syai'. Okey. Itu beza dia. Baik. Ini madlin lah. Syai'. Baik. Seterusnya. Wa anzalallah. Nun kosong bertemu dengan zai. Ikhfa hakiki dengung dua harakat. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Nun kosong bertemu dengan ta, ikhfa hakiki dengung dua harakat. Takun ta'lam. Wa kana fad. Sekali lagi huruf dad di sini bukan huruf qalqala, jadi jangan baca melantun. Jangan fadlu, salah. Wa kana fadlu fadlullahi alaika azima. Ini mad iwad lah. Sebab dia baris atas kan. Dia tanwin berbaris atas. Kalau macam ni tadi baris bawah tidak. Okey, baik. InsyaAllah kita ulang sekali lagi ayat 113 dari walaula fadlullah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum ay yudilluka wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai' wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alaika 'azima. Okey, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah dapat kita belajar pada hari ini dari ayat 106 tadi sehingga ayat 113 secara detail, secara terperinci. Jadi diharapkan supaya sedikit sebanyak dapatlah membantu tuan-tuan dan puan-puan di luar sana untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Mungkin sebelum kita belajar, mungkin kalau baca sendiri ada sedikit-sedikit tempat-tempat yang silap-silap. Contohnya macam qalqala, contohnya macam huruf dad melantun ke, contoh dengung tak cukup ke. Tapi sekarang kita dah belajar dan alhamdulillah semoga dapat memperbaiki ataupun membaik pulih bacaannya insya-Allah. Jadi sekarang kita nak tengok balik kita betul-betul faham ke tak apa yang kita belajar tadi, kita dapat betul-betul ke tak. Jadi sekarang insya-Allah kita akan baca semula sekali lagi bersama-sama satu muka surat penuh. Kalau yang nak tahu pasal buku tadi, pasal nak jadi ahli cepat Quran, macam mana caranya dan apakah kelebihan-kelebihan yang tuan-tuan dan puan akan dapat, tuan-tuan dan puan boleh tunggu sampai selepas ini, saya akan terangkan satu persatu. Sekarang kita akan baca dulu bersama-sama insya-Allah. Baik, kita mulakan dengan lafaz isti'azah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما Sadaqallahul azim. Baik, sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi selesailah sudah pengajian Al-Quran dan Tajwid kita untuk hari ini. Jadi jangan lupa tuan-tuan dan puan untuk terus like dan follow page Fatihah supaya tidak terlepas daripada mengikuti live-live kita pada masa-masa yang akan datang. Tekan butang loceng jangan lupa insya-Allah. Dan juga terima kasih tuan-tuan dan puan yang sudi join dari awal sampai ke akhir. Saya harap sedikit sebanyak dapatlah membantu memperbaikilah bacaan Al-Quran kita semua insya-Allah. Kalau tak dapat ubah drastik 100%, dapat ubah 20%, 30%, slow-slow pun tak apa. Tapi yang penting kita terus istiqamah
kita terus bersemangat untuk kita mempelajari ilmu Al-Quran, insya-Allah. Baik. Jadi macam saya katakan tadi kepada tuan-tuan dan puan, sesiapa yang nak join jadi ahli cepat Quran, yurannya adalah sebanyak RM247 sekali bayaran sahaja. RM247 tu bukan bayar bulan-bulan, tidak, tetapi sekali sahaja. Sekali sahaja RM247. Dan dengan RM247, tuan-tuan dan puan akan dapatkan buku asas dan juga buku tajwid. Macam saya tunjukkan tadi, buku asas dan juga buku tajwid. Dan juga sila download aplikasi cepat Quran. Sebab semua konten-konten pelajaran, semua video-video penerangannya kami dah masukkan dekat dalam aplikasi cepat Quran. Macam mana nak download? Pergi dekat App Store ataupun dekat Google Play. Dan kepada mereka yang tak daftar jadi ahli cepat Quran pun boleh juga download, tak ada masalah, percuma sahaja, tak perlu minta izin, kami izinkan. Dan juga doakanlah supaya kita semua sama-sama dapat manfaat daripada usaha kecil kita ini, insya-Allah. Dan juga di dalam ni banyak lagi kelebihan-kelebihan ataupun features-features yang kami sediakan, yang kami masukkan dekat dalam ni. Antaranya adalah ada video bacaan ataupun video pelajaran 30 juzuk Al-Quran bertajwid. Ada juga dekat dalam tu info tajwid tambahan. Ada juga dekat dalam tu apa lagi? Video-video buku ini, video-video penerangan pelajaran kedua-dua buah buku ini. Ada juga dekat dalam tu waktu solat. Ada juga dekat dalam tu kiblat. Dan juga macam-macam lagi lah. Tinggal download sahaja. Explore sendiri dekat dalam tu. Percuma sahaja. Dan juga kepada tuan-tuan dan puan yang mungkin nak belajar tetapi mungkin tak ada RM247, WhatsApp saja dengan kami, bagi tahu nak belajar tapi tak mampu nak bayar, minta penajaan dengan kami, insya-Allah kami akan bantu, kami akan cuba carikan tajaan untuk anda. Ini nombornya 0111616797 ataupun nak daftar sendiri boleh pergi dekat www.cepatquran.com. Okey. Ataupun kepada mereka yang mungkin nak memberikan sumbangan, ada rezeki yang lebih, nak kongsikan bersama, nak bantu kawan-kawan kita untuk sama-sama dapat belajar Al-Quran dengan kita, nak memberikan, nak infakkan harta di jalan Allah, pun sama juga boleh WhatsApp 011162177797. InsyaAllah kami akan bantu untuk urusan penajaannya. Semoga tuan-tuan dan puan yang memberikan tajaan, yang memberikan sumbangan, yang bersedekah walaupun RM1, walaupun 1 sen, 2 sen, 3 sen, tuan-tuan dan puan akan dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan akan dibalas dengan segala kebaikan-kebaikan di dunia maupun di hari akhirat nanti, insya-Allah. Baik, jadi saya rasa cukuplah untuk hari ini. Saya minta ampun dan maaf sekiranya terdapat sebarang kesalahan, kekurangan sepanjang pengajian kita pada hari ini. Insya-Allah kita akan bertemu lagi pada masa yang akan datang. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Quran, ingat cepat Quran, seronoknya cinta Al-Quran, dan berjumpa kita lagi pada masa yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu, dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua
juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man san yan, kan tan jan wan, kan tan ron han, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.